Assalamualaikum semua. Terima kasih datang hari ini. On behalf of semua yang terlibat dalam Sepian Sayang, saya tak tahu siapa yang dapat hadiah hari ini, tapi saya nak ucapkan thank you for your support untuk Sepian Sayang. Thank you. Mungkin boleh kongsi sikit Sepian Sayang ni dengan apa? Okey, untuk watak karakter girl, berkisahkan dia psycho thriller, mengisahkan tentang karakter girl sebagai Nadia. Dia mengalami postpartum psychosis, iaitu lepas dia keguguran anak kepada Syakir, lakonan Shah Jezel, dan dia diganggu oleh Imran. Imran adalah lakonan Ariel. Oh, tu dia punya poster. Cerita ni best sebab girl first time pegang watak psycho thriller, tapi dia memerlukan persiapan dari segi mental dan fizikal yang sangat kuat, di mana dia watak dia tidak berkonti. Karakter dia kejap dia happy, lepas tu tiba-tiba dia jadi macam moody. Dia macam switch personality dia tu sekejap sangat. Tu orang yang mengalami postpartum psychosis. Penat tak? Penat. Sebab dia main dengan penat gila. Ada rujukan tak mana-mana watak? Tak ada, sebab saya banyak bincang dengan Cik Amor. Dan cerita ni sebab saya tak nak terikut dengan karakter lain. Tapi ada beberapa reference lah filem yang kita tengok dalam Netflix. Saya tak ingat lah few filem yang kita tengok, sebab nak mendapatkan feel watak girl. Kalau bahasa Melayu kita panggil meroyan lah. So macam tadi girl kata penat sebab kena kerap bertukar dia tak berkonti. Nak maintainkan emosi bukan lagi penat ke daripada macam setiap pelakon dia ada cara untuk bawakan watak masing-masing, tapi untuk girl ni sebab karakter dia berubah-ubah dalam sekelip mata, dan Cik Amor pula dia ada dia punya pendapat sendiri. Dia tidak memberikan kebebasan kepada pelakon untuk mencorakkan karakter tu, dan dia nak kita buat apa yang dia imagine. Tapi setiap director ada cara masing-masing, jadi kita menghormati apa yang pengarah nak. Jadi girl ikut apa yang dia nak. Dia nak macam tu, jadi kita kena buat macam tu, walaupun sebenarnya kita membayangkan macam lain. Bila baca skrip tu kita membayangkan, oh dia macam ni, tapi Cik Amor nak macam ni. Jadi girl kena ikut apa yang Cik Amor nak. Kita tak boleh meet in the middle. Tak ada macam okay, ikut you punya pendapat sikit, pendapat I sikit, jadi kita buat. Tak boleh. Dengan Cik Amor, dia kata saya nak macam ni, saya nak macam ni, macam tu. Skrip dia buat je ke? Jadi benda tu agak sikit dia buat. So at the end bila Kisha sendiri tengok hasil dia macam mana? Tak tengok lagi hasil dia. Tak tengok lagi hasil dia, dan tak pernah lagi tengok review ke preview ke apa, tak pernah tengok. Susah tak nak sikitkan karakter tu, takut macam terbawa-bawa kat rumah ke mungkin ada? Masa tu macam masa yang shoot tu girl penat lah. Masa on the way balik tu ada macam rasa a bit stress, sebab macam aku buat bagus ke tadi, aku buat okey ke, macam tu. Tapi Cik Amor dia akan tetap minta sampai dia dapat apa yang dia nak. Tu Cik Amor. Dan first time saya pegang watak yang sebegini, yang psycho thriller begini, dan dapat pengarah macam Cik Amor pun first time kerja dengan dia. Tapi dia rasa benda tu challenging, benda tu mencabar. Baru, dan cara tu macam menyeronokkan girl, sebab dia tidak memberikan kebebasan pada pelakon tu, dia suruh kita buat cara dia. Jadi challenging untuk girl. Jadi dia rasa benda tu best. Dulu pernah dapat tak tawaran macam ni? Pernah, tapi banyak kali juga Padi Pictures dah offer. Cik Amor pun banyak kali juga offer, tapi timing tak mengizinkan, sebab girl takkan buat 2 job satu masa. Berlakon dengan Alicia pula? Okay, Alicia dah beberapa kali berlakon dengan girl, few time jadi adik, dan kali ni yang paling panjang. I rasa dia seorang pelakon yang sangat berbakat, dan dia kekurangan dia sikit je, macam kadang-kadang dia nak maintain mood dia tu, dia akan minta pendapat lah daripada pengarah. Biasalah pelakon baru, sebab girl masa mula start pun macam tu juga. Dan dia selalu akan bagi support kat dia, dan akan bagi dia akan fit dia apa yang dia tahu, sebab dia pun tak sebagus mana, tapi boleh lah kalau dia minta pendapat, dia akan share dengan dia some knowledge. Dia ada bapak yang kata very intense ke, mencabar ke dalam cerita ni? Banyak. Sebab cerita ni macam ada berbunuh semua kan, so dia ambil masa yang sangat-sangat panjang. Dia bukan kerja yang senang lah. Kerja yang senang, tapi girl enjoy. Berlakon dengan Ariel. Okay, dia bagus. Shah Jezel bagus,
satu tim yang sangat membantu each other dan semua bagus. Even Zarina Zainuddin AF tu kan, yang tu pun bagus. Semuanya membantu antara satu sama lain. Dan alhamdulillah, gue rasa lepas dah habis syuting tu, macam kita akan ada perasaan macam aku buat bagus ke, aku buat okey ke. Mesti akan ada perasaan tu. Setiap pelakon dia akan sentiasa mencari kelemahan diri dia. Sebab itulah, sebab pada Girl berguru ni tidak akan pernah habis. Sebab tu Girl akan cuba untuk nak mencungkil ilmu lagi daripada yang berbakat besar, contoh macam Fauzan Awi. Sebab kalau ada masa untuk cerita ni, Girl berguru dengan ibu. Girl pergi ambil kelas 4 sesi dengan ibu. Sebab ibu pun ada pendapat dia. So macam ibu cakap lah, okay, untuk watak ni you kena satu nafas, dialog ni you kena satu nafas. You tak boleh nak macam pause in between, tak boleh. You kena satu nafas dalam panjang ni. So I practice, alhamdulillah okay. So dengan Ari dengan Syaz first time Ari pernah TV3 juga, tele, tapi tak panjang lah, ni yang paling panjang. Girl masih lagi ambil kelas kan? Masih Gue dah 17 tahun dalam industri ni, dan gue rasa gue perlukan kelas sebab ilmu tidak akan pernah habis dan akan ada kelemahan yang kita tak tahu, tapi orang lain dan sifu yang lebih tahu apa kelemahan kita. Adakah dengan watak dalam drama ni telah melengkapkan portfolio Fasha dalam tak, belum lagi. Ada lagi. Macam banyak lagi yang gue teringin nak buat. Contoh macam jadi polis, jadi macam action movie. Banyak lagi. Tapi tak tahulah ada peluang ke tak kan. InsyaAllah kalau ada rezeki. Girl habis bila syuting? Yang ni habis bulan berapa? Bulan 10 ke bulan 11? Itu lama lah sebelum Girl ke umrah kan? Lama dah. Fasha, macam you cakap tadi kan you pergi kelas, adakah watak-watak tertentu ke ataupun you memang Semua, even komedi. Walaupun benda tu senang, walaupun orang kata watak komedi senang, tapi dia still ambil kelas. Tapi ibu yang the favourite adalah Ibu Fauzan Awi lah. Sebab dia dah kenal I daripada umur 18-19. Jadi dia tahu kat mana kelemahan I. Jadi tak apa, keluarkan duit sikit untuk pergi kelas personal dengan dia, tak apa. It's okay. Pada I itu adalah investment, good investment. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang karakter kita tu kita nak buat macam sama je. Orang yang akan nampak kita buat tu tak bagus sebenarnya, tapi kita tak tahu. Setiap karakter berbeza sifu ke atau memang sifu tu je. Sifu tu je. Tapi kadang-kadang bila kat set kita akan belajar daripada aktor lah, aktor yang akan ajar lah. Rasa kenapa orang perlu tengok drama ni? Okay, drama ni pada Girl sebab dia lain dari genre yang lain, dan dia sebab orang kena percaya pada kelebihan yang ada pada kreativiti dan idea Amor. Cik Amor sangat bagus, dia sangat kreatif, dan saya rasa ni makanan dia. You all pun tahu ni makanan dia. So macam saya rasa semua orang kena tengok sebab cerita ni bukan senang kita orang nak shoot. So macam filem lah. Lama kan orang tak filem lah. Filem. Apa ada pandangan? Sebab belum ada rezeki mungkin, dan Girl lebih banyak buat drama sebab Girl lebih enjoy buat drama, dan masa Girl selalunya akan terisi jauh lebih awal. Kalau orang macam panggil I last minute, I tak boleh nak buat. Sebab jadual Girl dah susun cantik-cantik. So tak boleh orang macam tiba-tiba last minute, kalau dia offer last minute Girl terpaksa tolak. Macam tu. Macam yang lepas ni Job Girl lepas raya, yang memang diorang dah lock awal-awal daripada last year. Bulan 2 ni, bulan ni diorang dah start buat skrip. Bulan 4 lepas raya insyaAllah, atau bulan 5 macam tu, kita akan start roll cerita Rampas Cintaku 2. Yang tu akan start shooting. Sebab tu one of my big project jugalah dengan ICE. Dan cerita tu diorang dah lock awal dah, yang I jadi sugar mommy tu kan. So yang tu yang Girl tengah workout sekarang untuk nak buat cerita tu. Girl, seronok tak berlakon untuk platform OTT sebab dia macam tak apa-apa nak seronok sebab kan? Payment dia sangat tinggi. Dan kita bebas berkarya. Tidak ada sekatan yang banyak. Itu yang seronok. Saya rasa artis pun suka pelakon platform macam tu sebab banyak benda yang kita bebas berkarya. Bawakan watak sugar mommy untuk kali kita nak berlakon lagi sekali kan? You happy ke? You selesa ke macam mana? Tak, sebab masa tu Girl tak tahu yang cerita tu akan meletup gila-gila macam tu. Girl memegang watak seorang datin yang mempunyai anak ikan yang
masa tu girl macam bukan girl tak buat servis baik, girl buat servis baik tapi cuma tak tahu dia akan jadi ikutan, dan bila girl keluar orang semua panggil I Datin Safia. Sebab dah lama girl tak merasai pengalaman yang macam tu. Sebab last mungkin masa Cinta dulu Chanduri orang panggil I, bila keluar panggil Cinta Chanduri, panggil Natasha, orang panggil nama karakter tu. Tapi dah sekian lama orang tak panggil I nama karakter. So bila keluar Datin Safia, dia orang akan tanya mana Rizal lah, macam tu. Mana anak ikan anak ikan Datin lah. Macam benda tu cakap wow, cerita ni memang menjadi ikutan. So macam bila dia orang dah lock girl daripada last year lagi untuk job Rampas Cintaku 2 tu, so girl work out gila-gila. Sebab cerita tu memang memerlukan girl, physical girl yang kecil. Dia ada tak macam anak ikan yang DMU macam Afiq je sugar mami. Tak ada. Dari sugar mami dia. Itulah jawab. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Afiq cakap Risau. Maknanya extra persiapan lah untuk rampas Sangat-sangat extra persiapan. Girl kena kecilkan badan girl kena workout, girl kena betul-betul pergi gym gila-gila. Sebab watak tu akan lebih berkembang lagi, dan dia ada lagi anak ikan lain pula. Tuntutan girl kecilkan badan tu sebab memenuhi watak yang dulu ke, atau ada Rampas Cintaku 2 lah. Dia Safia juga. Dia Safia juga. Tapi dia lagi hot. Dia lagi yang kena kecil dia ada 2 anak ikan. So macam sebab tu. Pulau saingan Afiq tu. Setakat ni dah turun 8 kilo untuk job tu. Jadi dia perlukan turun lagi dalam 7 kilo. Wow, banyaknya. Apa yang buat? Girl cuma jaga makan. 13 kilo dah kena turun. Sebab dah janji dengan bos, dengan janji dengan Mr. David, Dato' David dengan Jane untuk kecilkan badan untuk job tu. Jadi dia dah lock girl daripada bulan 11 last year. Jadi girl terpaksa slowly lah. Apa rutin yang dibuat? Yang first of course jaga makan lah. Second baru exercise. Susah tak nak? Susah sebab I genetik I gemuk. Genetik I family semua memang genetik yang berbadan besar. Jadi memang quite hard lah untuk nak. Tapi dia kena kuat, hati kena kuat, mental kena kuat. Dan lagi satu, kita kena selalu macam avoid macam makan keluar dengan kawan-kawan atau makan lepas pukul 7. Maksud avoid, jangan pergi. Sebab kalau pergi you akan turn. You akan turn. Kadang-kadang turn jugalah. Tapi macam kadang-kadang family dinner ke apa kan, dia orang buat 8.30 lepas maghrib apa semua, jadi pergi lewat juga. Kadang-kadang turn lah. Tapi macam kalau hari tu macam pergi umrah tu, girl memang tak ada makan malam lah. Alhamdulillah. Dia very supportive. Dia sangat-sangat baguslah. Dia tidak pernah macam dia tak kisah pun pasal girl, macam dia tak kisah pasal girl kurus ke, pasal apa ke, dia tak kisah pun. Tapi kita yang macam insecure rasa takut macam bukan pasal apa, pasal kesihatan juga. Dan of course pasal drama tu lah, Rampas Cintaku 2 tu. Mungkin boleh komen sikit. Ada tak memandangkan Fatah pun dah kembali sibuk betul syuting, jadi keluarga pula macam mana? Memandangkan husband pun pelakon juga kan? Pelakon, dan juga dia pun at the same time dia juga busy dengan dia punya Kimanggi Vera manga tu, alhamdulillah. Dan dia banyaklah dia punya booth juga, dan at the same time dia pun berlakon. Dan family girl pun very understanding. So girl akan susun jadual tu macam ada masa untuk family. Mesti akan ada macam sehari atau 2 dalam seminggu tu untuk anak-anak. Macam tu. Kau takut tak dengan, yalah bila kita tahu musim pertama Rampas Cintaku tu berjaya, untuk yang kedua takut nervous sebab tapi girl pernah merasai benda ni dulu masa Natasha. Masa first tu hit gila-gila, masa nak buat 2 tu takut kalau cerita tu tak meletup macam pertama. Tapi alhamdulillah yang 2 lagi meletup daripada pertama. So girl yakin insyaAllah dengan kita akan buat servis baik cerita tu. Dan mungkin karakter-karakter yang anak-anak ikan yang lagi banyak tu akan support Datin Safia tu untuk menjadi drama tu lagi boom, insyaAllah. Lebih daring ke yang kedua? Lebih daring dan lebih hot.
Sebab yang pertama tu kan dia very the makcik-makcik sikit kan. Aduh. Girl pun tak tahu benda tu akan hit macam sampai 100 juta tu. Girl macam wow, ramai yang orang tengok cerita ni. Alhamdulillah. Girl pun dah biasa kan untuk netizen kata tu macam. Tapi dia orang tak cakap pun. Dia orang tak cakap pun. Dia orang tak. Tahu makcik-makcik jumpa kat 7-Eleven apa semua, dia orang ter-google, Datin Safia mana result. Macam dia orang tak kata, you kenapa you jadi isteri orang, you buat watak daring. Tak ada pun. Mungkin dia orang lebih open minded untuk menerima karakter yang sebegini. Tak ada tahu. Okay, girl, nak tanya pasal umrah sikit lagi. Okay, boleh? First time girl pergi umrah kan? Girl boleh share tak girl? Boleh. Sebab sebelum ni girl pernah beberapa kali, 2-3 kali juga memang nak pergi umrah. Tapi pada ketika itu memerlukan mahram. Pada ketika itu. So macam ada juga girl dah plan, dah beli tiket dah nak pergi, tiba-tiba dia kata tak boleh, memang mewajibkan ada mahram masa tu. So girl pun macam sabar je lah, tunggu je lah kalau insyaAllah in the future kalau ada mahram. Tapi sekarang dah tak perlu dah. Lepas tu lepas kahwin terus PKP. So kita orang postpone dan sampailah rezeki girl baru-baru ni pergi. Alhamdulillah rezeki girl kat sana 9 hari, 4 hari dekat Mekah, 5 hari kat Madinah. Apa yang didoakan, boleh share? Doa yang baik-baik untuk semua orang. Salah satu doanya of course lah untuk mendapatkan zurat lelaki, sebab itu adalah permintaan ideal. Untuk apa-apa pun yang girl buat mestilah selepas girl habis syuting Rampas Cinta Kedua. Sebab kalau nak diikutkan, dia dah minta baby daripada last year, baby lelaki. Dan girl cakap of course tak boleh lah kan, sebab kerja kan. Jadi apa-apa yang perancangan kita mestilah next year selepas habis Rampas Cinta Kedua tu. Meaning this year lah meaning this year lah. So perancangan girl of course nak mendoakan supaya dapat anak lelaki seorang lagi. Maknanya betul lah nampak baby bump apa semua, kata orang speku ke pregnant hari tu kan. Tapi masa tu tak pregnant pun. Berbulat je masa tu. Tak lepas makan masa tu, baju tu nampak macam perut. So orang masa tu girl sedih gila. Masa tu bila orang body shaming I sedih gila. I macam oh my god, aku perut terbesar sikit orang cakap dah pregnant. So masa tu girl terus challenge diri girl. Okay, lepas ni aku akan jaga makan. Orang dah cakap aku pregnant sedangkan aku tak pregnant, dah sedih tau. So macam girl pun macam okay tak apa, lepas ni aku mesti kena jaga makan, bakar semangat lah. So macam workout gila-gila. Lepas tu adalah makan supplement sikit-sikit untuk nak bagi kita ni tidak terlalu kuat makan. So macam dah tetapkan satu jangka untuk berehat, untuk memberi baby, untuk proses untuk anak kedua. Taklah. Maksudnya lepas habis Rampas Cinta Kedua tu nanti kita try lah. Bukan nak rehat dulu, memang nak fokus tak ada maknanya rehat. Fasha Zana mana pernah rehat. Orang yang bekerja, walaupun macam mana pun I tetap akan bekerja. Walaupun I tak syuting, I akan tetap buat macam review ke, atau mungkin duta punya event ke, atau benda-benda yang melibatkan kerja. Mesti kerja. I tak boleh tak kerja. Girl, mungkin ni di luar bidang kuasa berlakon lah, sebagai seorang pelakon yang lama kan. Macam mana girl melihat situasi apabila ada di sini baru-baru ni yang kononnya ada dakwaan mengatakan bahawa seorang pelakon cuba untuk mendekati seorang pelakon yang sudah bergelar kan? Sebagai orang lama kan girl suka tak melihat situasi itu, ataupun bagaimana pendapat girl? Sihat ke situasi yang begitu? Girl tak tahu sebenarnya cerita ni sebab girl baru balik daripada umrah. Girl belum cukup kaji selidik lagi tentang perkara ni. Girl tak tahu nak komen apa sebab tak tahu. Apa yang girl boleh cakap, girl tak tahu sebab girl tak tahu cerita yang sebenar. Sebab girl baru sampai dari umrah, girl tak tahu tentang isu tu. Apa yang girl boleh jawab adalah no comment. Tapi sebagai seorang pelakon senior kan, girl, sebagai seorang pelakon senior, girl rasa situasi tu sihat tak? Kalau betul berlaku. No comment. Akannya best actress dengan pelakon wanita popular ni tau. No comment, sorry, gue tak tahu. Gue tak tahu nak komen. Gue tak tahu nak jawab apa. Balik sebab umrah bila ke? Bukan
Sebab you seorang yang menjaga. Okey, sekejap balik umrah, balik tarik. Kan? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Girl sebagai seorang yang menjaga disiplin, tak pernah dengar ada macam isteri pelakon lain yang komplain pasal semua macam selesa apabila suami kita berlakon dengan Fasha tak ada masalah langsung. So mungkin Fasha orang kata macam contoh kepada pelakon-pelakon luar sana, macam you ada do's and don'ts when you're on set. Mungkin fokus kerja je. No comment. Manjang dah yang Tak tahu nak komen apa pasal Sorry lah, soalan dah akhir. Ke? Sepemandangkan you first time ke pergi umrah kan, mungkin you boleh share perasaan dia sampai Benci tau ke? Okay, Ge sorry sebab Ge tak tahu. Ge takut nak komen tentang isu orang lain sebab kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Perkara yang sebenar berlaku tentang apa-apa juga isu. Semua benda yang tengah hangat diperkatakan sekarang ni, tak tahulah, tidak ada spesifik kes lah. Ge tidak refer kepada mana-mana pihak atau mana-mana kes sekarang ni sebab sekarang ni banyak benda yang tengah panas. Tapi Ge tak tahu semua story ni. Ge tak tahu dan tidak mengkaji sedidik sebab Ge terlalu sibuk sangat dengan anak-anak, dengan umrah baru balik. Jadi terlalu sibuk, Ge tak tahu sangat. Bila orang bercerita tu macam Ge tak tahulah nak jawab apa, macam tak tahu nak komen apa-apa. So apa yang Ge boleh katakan, kita doakanlah yang baik-baik untuk semua orang. Sebab kita tidak boleh menilai sebab kita tidak ada di situ. Apa-apa isu sekalipun. Tadi perasaan pertama bila you jaga ni saja jawab dekat dia. Dia tak dapat apa-apa sial dia. Nak jawab sikit lah. Sial pula saya tak dapat apa yang dia nak. Okay, pasal umrah tu girl, Alhamdulillah, Ge bersyukur sebab pergi umrah pertama kali dan macam baru-baru ni Ge ada tulis kat IG story kan, Ge minta maaf sebab ramai orang DM kenapa tak ada update. Kenapa 9 hari diam macam tak ada. Terpulang pada individu sebenarnya. Sebab setiap orang ada cara masing-masing. Tapi mungkin untuk Ge sebab Ge first time pergi umrah, Ge nak fokus lah. Ge tak sempat kan pun. Ge tak sempat pun. Ge cuma cepat record je. Itu pun sebab nak record tu sebab untuk kenangan. Sebab tu ramai orang DM kenapa tak ada. You okay tak kat sana? Dia orang macam risau. Okay tak kat sana? Kenapa? You demam ke? Sebab sana sejuk kan sekarang kan. Ge cakap Ge okey, jangan risau, Ge okey. Cuma Ge tak nak edit video, tak nak benda tu macam kat sana tu nak buat benda lain. So tapi setiap orang ada cara masing-masing. Ada orang suka buat live mungkin sebab tu nak kongsi dengan followers, sebab followers suka tengok apa semua kan. Semua tak salah, pada I masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi untuk girl lebih suka macam tak post lah. Macam buat sesuatu tu. Kadang-kadang kalau Ge pergi bercuti dengan anak-anak pun macam kita orang tak pegang phone pun. Memang dah kita dah macam tu Mama Ruth kat table makan. Macam tu macam kat table makan kita orang macam okay, tak boleh pegang phone. Semua kena talk to each other. Macam tu. Kita macam tu sikit. Kita very old school style sikit. Okay, terima kasih. Thank you. Thank you. Kita pergi ambil gambar. Okay, bye.